Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kepelanan dari unit B7 akan membentangkan tugasan 3 IDUP 053 iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ahli yang terdiri dari kepelanan ini ialah saya sendiri iaitu Puan Muhammad Al-Amin Dewan Nasir. Dan saya Ahmad Zuhairi Junaidi Bejam Sani. Dan saya Tawani Shanlaki Saladari. Soalan tugasan dia ialah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Ini adalah link laman web. Jadi reka bentuk model Azure yang dibuat ialah berdasarkan bahasa Melayu tahun 3. Tajuk ia ialah kata namaan dan kata nama khas. Ini adalah 6 turutan model Azure iaitu analisis, linear state objective, select method, media and material, utilize media and material, require linear participation dan yang terakhir ialah evaluate dan revise. Jadi kita pergi yang pertama iaitu analisis linear ataupun analisis murid. Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar kita adalah penting untuk membantu kita merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi para pelajar. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek seperti ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan atau pengalaman yang dah sedia ada dan gaya pembelajaran yang mereka sukai. Jadi, ciri-ciri umum yang diambil ialah ciri-ciri umum ialah murid tahun 3, kelas Kawarizmi Sekolah Kebahasaan Gua Tinggi yang merupakan sekolah luar bandar. Kelas ini mempunyai seramai 25 orang murid dan semuanya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Mereka semua tinggal di kampung dan berasal daripada luar bandar. Dari segi tahap capaian dan kuliahan, tahap capaian dan kuliahan mereka adalah pelbagai. Ada yang mempunyai pencapaian baik dalam bidang pelajaran dan ada yang cemerlang dalam bidang sukan dan sebagainya. Dari aspek pengetahuan sedia ada, murid-murid ini sudah mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan dengan kata namaan dan kata nama khas kerana mereka pernah mempelajarinya pada tahun 1 dan tahun 2. Untuk sebahagian mereka agak aktif dalam kelas dan sebahagian daripada mereka pula agak pasif. Mereka gemakan aktiviti pembelajaran yang lebih melibatkan permainan dan penggunaan grafik. Jadi kaedah yang sesuai bagi proses pembelajaran untuk mereka ialah melibatkan proses pembelajaran yang melibatkan visual dan kinestetik. Yang kedua, state objektif atau tetakan objektif. Guru perlulah menetapkan objektif pembelajaran yang mahu dicapai. Objektif mestilah dinyatakan secara spesifik supaya mudah diukur dan dicapai. Terdapat 4 aspek utama dalam menulis pernyataan objektif, iaitu siapakah yang hendak dicapai, iaitu kumpulan sasaran, apakah yang hendak dicapai, bentuk pelakuan baru, bagaimanakah hendak dicapai, syarat pelakuan tersebut dan apakah tahap pencapaian minimum, iaitu standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai. Pernyataan objektif ini dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian sesuai. Dengan itu, guru dapat menentukan langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi, objektif yang telah ditetapkan ialah di akhir pembelajaran murid dapat dari aspek yang pertama itu kognitif, murid dapat mengenal pasti 5 kata namaan dan kata nama khas berdasarkan pilihan perkataan yang diberikan dengan betul dan tepat. Yang dari aspek efektif ialah murid dapat bekerjasama dan berinteraksi dalam kumpulan masing-masing secara bersopan. Yang terakhir dari aspek psikomotor, murid dapat menjawab soalan berkaitan kata namaan dan kata nama khas dan berdiri untuk menjawabnya dengan sopan. Seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Zuhairi. Saya teruskan dengan yang ketiga iaitu select method, media
plus materials. Okay. Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber yang dibuat secara sistematik dan terancang. Maknanya sebelum saya ingin memastikan pelajar menggunakan laman web ni, kami akan memastikan merancang terlebih dahulu mengenai pemilihan media yang hendak digunakan dan dimasukkan ke dalam laman web untuk digunakan oleh pelajar. Okay, seterusnya pemilihan bahan media lebih cenderung kepada penggunaan video dan permainan. Maknanya kami menggunakan bahan media yang dalam bentuk video dan permainan untuk dimasukkan ke dalam laman web tersebut. Hal ini kerana penggunaan media seperti ini akan lebih menarik minat murid-murid untuk kekal fokus ataupun kekal berminat terhadap laman web tersebut. Hal ini kerana kita dapat lihat sasaran murid kami ialah murid tahun 3. Maknanya mereka punya akal fikiran lagi masih lagi dalam budak-budak lagi dan mereka suka bermain. Maknanya media-media yang seperti permainan ataupun video ni akan lebih menarik minat mereka kerana dia lebih cenderung kepada atau hobi ataupun minat asal mereka, iaitu mereka lebih berfikiran untuk lebih ke arah bermain. Okey, selepas memilih media, ubah suai akan dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan kesesuaian bahan dengan topik yang dibincangkan. Maknanya selepas kami memilih video ataupun permainan, kami akan melakukan ubah suai terhadap video tersebut. Maknanya kami ubah suai macam ubah suai permainan. Maknanya kami contoh kalau kami ambil permainan yang seperti kami buat quiz. Maknanya soalan-soalan quiz tu mesti berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Okey. Perkara yang dijadikan panduan dalam pemilihan media untuk diletakkan dalam laman web, yang pertama ialah menepati kurikulum atau tidak. Maknanya media yang kami gunakan tu tujuan dia ataupun hasil dia mestilah menepati kurikulum yang ataupun objektif yang kami tetapkan. Maknanya kalau salah, maknanya media tu tak boleh gunalah. Maknanya kami kena gunakan media lain untuk memastikan kami mencapai target dan berpandukan kurikulum yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya penggunaan laras bahasa dalam media tersebut. Maknanya laras bahasa yang digunakan dalam media tersebut mestilah bersesuaian dengan tahap murid. Maknanya kita tak boleh gunakan laras bahasa yang terlalu tinggi seperti laras bahasa yang murid tak pernah dengar. Maknanya kalau murid tak pernah dengar laras bahasa tu, maknanya mereka sukar untuk memahami dengan menggunakan media tersebut. Okey, yang seterusnya yang ketiga, kebolehan dalam menarik minat pelajar. Ini paling penting sebab bukan paling, antara yang terpenting sebab kebolehan menarik minat pelajar. Kalau media yang digunakan itu tidak menarik minat pelajar, maknanya pelajar akan belajar dengan sambil lewa. Maknanya mereka akan sambil menggunakan laman web tu mereka akan melihat sambil menonton TV ke. Maknanya mereka tak 100% fokus terhadap laman web yang disediakan. Okey, yang keempat, bukti keberkesanan media yang digunakan. Maknanya bukti ni maknanya kami kena, kalau kami memilih media tu kami kena tengok kalau orang panggil testimoni ataupun ujian keberkesanan media tersebut terhadap pengguna-pengguna lain. Maknanya kami akan uji kepada seorang pelajar ke seorang individu yang secara rawak, maknanya kami gunakan media tu sebagai bahan ujian kepada mereka dan mereka akan gunakan terlebih dahulu dan kami akan mendapat apa-apa refleksi ataupun apa kita panggil testimoni ataupun maklum balas daripada mereka sama ada media itu berkesan ataupun tidak semasa mereka menggunakan laman web tersebut. Lepas tu media yang dipilih mestilah mempunyai panduan kepada pengguna. Maknanya kami akan memilih media yang akan memberi tahu macam mana pengguna ataupun murid-murid ingin menggunakan media tersebut supaya mereka dapat mendapat hasil yang sangat lebih berkesan semasa menggunakan media tersebut. Okey, yang keempat ialah utilize media plus materials. Okay, sebelum murid-murid menggunakan laman web ini,
semakan atau semakan awal atau semakan terakhir akan dibuat terlebih dahulu untuk memastikan sumber media yang digunakan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Itu yang kita kategori. Selepas semasa memilih, kami akan uji keberkesanan macam orang yang sebelum yang menyediakan media asal tu, sebelum kami ubah, telah pernah guna kepada orang lain, dan kami selepas kami ubah, kami akan uji semula media tersebut untuk memastikan keberkesanan dia ataupun kesesuaiannya terhadap objektif pengajaran dan pembelajaran yang kami telah tetapkan. Okay, setiap video yang disediakan akan ditonton terlebih dahulu untuk memastikan keberkesanan video tersebut sekiranya dipertontonkan kepada murid. Aspek yang perlu diberi perhatian ialah penggunaan kosakata yang sesuai. Maksudnya kalau kami memilih video, macam video pembelajaran, kami kena lihat dulu penggunaan kosakata yang terdapat dalam video tersebut. Maknanya penggunaan kosakata dalam video tersebut tidaklah terlalu tinggi tahap dia, kerana murid-murid ni bukannya murid-murid tingkatan 1 hingga 5, tetapi murid-murid yang disasarkan hanyalah murid tahun 3, tahap 1. Maknanya tahap 1 kosakata yang dikuasai oleh mereka sangat rendah lagi, tidak terlalu tinggi. Jadi kalau video yang kami menggunakan kosakata yang terlalu tinggi, maknanya murid akan mempunyai masalah ketika ingin memahami isi video tersebut. Seterusnya kami kena lihat isi kandungan video tersebut. Maknanya kami kena tengok kandungan video tersebut mestilah bersesuaian dengan tajuk yang kami ingin sasarkan, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Sekiranya isi kandungan video tiba-tiba lari daripada tajuk itu, maknanya kami kena ubah suai balik video tersebut supaya kembali ke mengikut tajuk yang kami sasarkan. Okay, yang seterusnya adalah kebebasan daripada gangguan iklan. Maknanya kami kena uji video tersebut sebelum bagi murid-murid guna. Kami kena uji video tersebut daripada awal hingga akhir. Maknanya dalam video tersebut kita tak ada gangguan iklan seperti iklan-iklan yang lain yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran yang kami sasarkan. Maknanya kalau sekiranya ada berlaku gangguan iklan, maknanya momentum pembelajaran murid-murid itu akan terganggu. Maknanya fokus mereka akan terganggu kepada iklan itu. Sebab kita nak bandingkan dengan pembelajaran yang murid kata yang selalunya dalam keadaan yang bosan. Tiba-tiba ada benda lain yang memasuki, contohnya macam ada iklan permainan ke, maknanya mereka akan lebih fokus pada iklan permainan tersebut. Okay, seterusnya adalah mencuba menggunakan media tersebut terlebih dahulu untuk memeriksa sama ada media tersebut dapat digunakan dengan baik atau tidak sekiranya menggunakan peranti yang berbeza. Maknanya dalam media yang kami gunakan tu, contoh seperti permainan, maknanya permainan tu boleh tak digunakan sekiranya digunakan oleh peranti yang berbeza. Contoh kalau kita pakai laptop, maknanya laptop sesuai digunakan, tapi kalau sekiranya pelajar menggunakan telefon pintar, maknanya kalau sekiranya media permainan tersebut tidak sesuai menggunakan di peranti telefon pintar, maknanya kami kena pastikan semua media tersebut sesuai untuk semua jenis peranti. Okey, seterusnya mengkaji sumber maklumat yang terdapat dalam media yang dipilih sebelum memaparkannya kepada murid. Maknanya kami akan mengkaji dulu sumber maklumat ya. Kalau daripada mana sumber maklumat yang video, contoh seperti video yang kami ambil daripada YouTube ke ataupun buat sendiri, maknanya sumber maklumat tu mestilah sahih. Maknanya tak ada selewengan ataupun maknanya tak ada memberikan ajaran-ajaran yang pelik-pelik kepada murid-murid. Sebab mestilah sumber tu mestilah mempunyai pendapat tokoh yang kukuh untuk memastikan kami punya penyampaian ilmu tu akan dapat menjadi lebih betul dan berkesan kepada murid-murid. Seterusnya saya akan beri kepada Tabanesh. Okay, baik. Seterusnya ialah nombor 5, require learner participation. Okay. Apa require learner participation tu? Okay, ini melibatkan pelajar untuk beraktiviti dan berfikir secara aktif untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. So, pengalaman rasa berjaya, pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar. Yang ini contoh dia, jika guru memberikan sesuatu soalan atau latihan selepas mengajar,
murid-murid akan lebih fokus di dalam kelas dan mereka akan cuba menjawab soalan tersebut. Dan guru perlulah memberi penilaian atau membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu dengan serta-merta. Maka murid-murid akan lebih gembira atau rasa bersemangat untuk belajar kerana mereka dapatlah menjawab sesuatu soalan atau persoalan dengan betul. Latihan ini amat penting bagi mengekalkan fokus dan penglibatan murid di dalam kelas. Selepas menunjukkan sebagai contoh video pengajaran, guru harus tanyalah apakah yang anda tahu daripada video itu? Apakah yang anda dapat peroleh daripada video itu? So, soalan-soalan ini akan merangsang pemikiran dan akan menguji ingatan murid dari dalam kelas dan menyebabkan murid akan lebih seronok untuk belajar. So, penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai bagi mengekalkan dan membantu dalam penglibatan pelajar. So, guru boleh menggunakan pelbagai jenis media. Jika guru menggunakan satu media sahaja, murid akan menjadi bosan atau fokus murid akan kurang. So, penggunaan pelbagai media seperti video, media interaktif, nota, PowerPoint atau quiz dalam aplikasi seperti atau laman seorang seperti Kahoot, Quizzes dan sebagainya dapat memverifikasikan, mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, penggunaan video. Penggunaan video adalah amat penting sebab video adalah meneri dan mempunyai bunyi-bunyi yang akan mengekalkan fokus murid di dalam kelas. Slide seterusnya. Okay, evaluate dan revise. Okay, yang ni adalah evaluate dan revise. Okay, guru yang menyediakan bahan BBM ini harus bertanya beberapa soalan untuk memastikan adakah penyediaan bahan BBM mereka menepati kriteria yang diperlukan. Bagi contoh, adakah bahan yang disediakan mencapai objektif pengajaran pada hari itu, dan adakah alat bahan media ini betul-betul membantu atau ia tidak berkesan pada situasi tersebut. Guru harus bertanya soalan-soalan inilah. Dan guru juga harus tanyalah, adakah pelajar mendapat peluang individu dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini. Dan seperti guru perlu tanyalah, so, penilaian ini bukan hanya berlaku pada akhir, tetapi penilaian ini berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Dan terdapat dua aspek penilaian, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Okey, penilaian ini adalah untuk memastikan pemilihan objektif media bahan sumber yang sesuai bagi keupayaan pelajar. Seterusnya, sekian, terima kasih.